Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ataupun ucaplah salam ataupun selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, kita nak tengok balik tentang suatu arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang-orang beriman, untuk kita sentiasa berselawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang imam As-Sakhawi mengatakan bahawasanya ayat ini tuan-tuan merupakan suatu dalil betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana masih lagi diberi peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini sama-sama kita dapat berkumpul, sama-sama kita dapat menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada pagi ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, pada pagi ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali di dalam suratul Ahzab ayat yang ke-56, suratul Ahzab ayat yang ke-56, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Ayat ini tuan-tuan atas tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu kepentingan membaca selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tuan-tuan maksudnya ialah innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah ataupun ucaplah salam ataupun selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penghormatan yang sepenuhnya. Jadi pada pagi ini tuan-tuan, kita nak tengok balik tentang suatu arahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada orang-orang beriman, untuk kita sentiasa berselawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata seorang imam As-Sakhawi mengatakan bahawasanya ayat ini tuan-tuan merupakan suatu dalil betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya kerana selawat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu bentuk rahmat dan juga sekaligus mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat bagaimana dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memulakan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selepas daripada itu kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini tuan-tuan juga kata ulama mengenai dengan ayat ini,
Ini juga, ayat ini juga memberi satu penghormatan yang tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penghormatan ini penghormatan yang sangat tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama tuan-tuan, seperti mana yang disebut oleh Qadhi bin Iyad, seorang tokoh dalam mazhab Maliki, mengatakan bahawasanya secara ijma' ulama mengatakan bahawasanya telah menetapkan ayat ini merupakan satu penghormatan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kedudukan Nabi yang tidak boleh ditandingi oleh sesiapa pun. Dalam hal ini juga tuan-tuan, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan satu kata kerja ataupun disebut sebagai fi'lul mudhari', kata kerja sedang dan akan. Seperti mana yang dalam ayat yang kita baca ini, yusalluna. Kalimah yusalluna ini tuan-tuan datang dalam bentuk sedang dan akan. Fi'lul mudhari' ini maknanya sedang dan akan berlaku. Akan tetapi kata ulama, ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana ianya datangnya dalam bentuk berterusan, istimrariyah. Dan makna ayat ini yang boleh kita terjemah ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa, bukan akan, senantiasa mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu dorongan kepada kita orang-orang mukmin untuk kita melaksanakan perintah ini. Seperti mana juga yang kita maklum, malaikat yang sibuk dengan tugas yang agak luar biasa juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala juga diminta untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah pasti tentunya kita manusia ini tuan-tuan lebih berhak dan lebih ditekankan kerana kita semua akan memohon syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini juga tuan-tuan, kita melihat, kalau kita perhatikan dalam ayat ini juga betapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi dengan meletakkan satu tingkatan yang tinggi kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan meletakkan nama An-Nabi ataupun Ar-Rasul dalam ayat ini. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala An-Nabi. Jadi mungkin kita akan bertanya ataupun kita mungkin akan terfikir, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan An-Nabi ini berbanding dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kenapa tak diletakkan ala Muhammad, akan tetapi Allah Taala meletakkan dengan kalimah An-Nabi. Jadi apabila dilihat tuan-tuan dalam ayat ini, betapa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi dengan meletakkan pangkat berbanding nama. Kalau kita melihat dalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut nama anbiya dan nama mursalin ini dengan nama mereka. Cuba kita lihat beberapa contoh. Contohnya dalam surah Al-Hud, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ya Nuh, ya Nuh aja, bukan ya Nabi Nuh. Ya Nuh, ihbit bisalam. Dengan menyatakan ataupun dengan menyebut nama Nabi itu sendiri, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Begitu juga tuan-tuan, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan nama Adam. Ya Adam. Tidak menyatakan ya Nabi ataupun ya Rasul. Menyatakan dengan nama Adam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Seperti Nabi Ibrahim, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, ya Ibrahim. Ya Ibrahim, sebut nama ya Ibrahim saja. Begitu juga kepada para rasul dan para nabi yang lain juga disebut dengan namanya ya Daud. Ya Daud, ya Isa dan sebagainya. Akan tetapi apabila saat
Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menggunakan dengan kata ganti nama iaitu An-Nabi. Beza tuan-tuan, An-Nabi ada juga dalam ayat yang lain disebut Ar-Rasul. Ada disebut An-Nabi, khususnya yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam ayat yang lain juga disebut kalimah Ar-Rasul. Kata ulama tuan-tuan, kalau kita melihat secara dekat dalam ayat ini atau dalam Al-Quranul Karim, juga kita akan mendapati bahawa di sana ada beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebut nama Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tuan-tuan, dalam sebutan nama Muhammad ini ada beberapa hikmah yang tersendiri yang agak panjang perbincangan kita pada pagi ini. Yang cuma saya nak sentuh ialah kalimah An-Nabi ataupun kalimah Ar-Rasul menerusi ayat ini. Dan ini semua tuan-tuan yang kita sebut tadi menunjukkan bahawasanya tingginya kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat betapa pangkat kenabian ataupun pangkat nubuah ini tidak boleh diusahakan. Pangkat nubuah ini tuan-tuan tidak boleh diusahakan dengan apa cara sekalipun. Tak boleh diusahakan dengan apa cara sekalipun, seperti mana juga yang diungkap dalam satu syair Arab mengatakan bahawasanya walam takun nubuwatun muktasabah walau raqqa fil khairi a'la darajah. Dalam satu bait syair ini tuan-tuan menyatakan tentang pangkat nubuah ini yang tidak boleh dicapai dengan apa cara sekalipun, sama ada berkhalwat beberapa lama misalnya. Kalau di Negeri Sembilan dulu biasanya kalau kita nak sama-sama namanya berkhalwah, bersuluk kan, sampai 2-3 bulan duduk dekat perkampungan misalnya. Tak apalah, yang tu suluk-suluk lah untuk nak membersihkan diri. Yang saya maksudkan di sini bagi tujuan untuk nak menyucikan diri ataupun untuk nak mengangkat dirinya ke satu peringkat yang lebih tinggi. Jadi dalam Islam tak boleh kita mencapai tentang kedudukan itu tuan-tuan. Dalam Islam kita tidak boleh mencapai kedudukan yang namanya nubuah. Dan tidaklah nubuah itu, kata Ibrahim Laqani dalam kitab dia Jawhar At-Tauhid, kenabian itu tidak boleh diusahakan walaupun seseorang itu telah naik di dalam darjat yang tinggi, melainkan dia adalah satu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Jadi pangkat nubuah ini tuan-tuan tidak boleh dicapai. Tidak seperti apa yang disangkakan oleh ahli falsafah barat. Ahli falsafah barat ni tuan-tuan seperti Plato, Sokrat dan juga seperti Aristotle. Mereka ini tuan-tuan menganggap bahawasanya untuk mencapai ke peringkat nubuah ini ataupun lebih tinggi daripada peringkat nubuah sampai ke peringkat dewa, boleh dicapai. Ahli falsafah mengatakan bahawasanya untuk mencapai ke peringkat nubuah ataupun lebih daripada itu sampai ke peringkat mengaku menjadi Tuhan, begitulah, boleh dicapai. Boleh dicapai dengan cara seperti mana yang saya sebut tadi, dengan cara melaksanakan bentuk-bentuk kesucian ataupun riadah, latihan-latihan yang tertentu, mengosongkan diri, mengasingkan diri ataupun tidak melakukan perkara-perkara yang dikeji. Seperti mana fahaman pemikiran falsafah ini. Dan mereka boleh mencapai ke peringkat itu. Dan kita lihat hari ini betapalah tuan-tuan ni, ajaran-ajaran sesat misalnya,
Dah mencapai ke peringkat yang kadang-kadang ialah peringkat yang Masya Allah. Boleh mengaku menjadi Tuhan, mengaku pula menjadi Nabi kan. Tak mengiktiraf kenabian Nabi dan banyak lagi. Dalam hal ini tuan-tuan sebagai bukti bagaimana Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat, dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza. Afara'aitumul lata wal uzza. Seperti mana yang tuan-tuan maklum, sebelum datangnya Islam di kota Mekah, tuan-tuan, terdirinya ataupun wujudnya berhala-berhala yang besar. Berhala-berhala yang besar ni tuan-tuan, yang diberi nama Lata, Uzza dan Manata. Lata, Uzza dan Manata seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Lata ni tuan-tuan, Lata ni satu nama yang diletakkan di Kaabah sebagai Tuhan. Rupanya Lata ini tuan-tuan, jika dilihat balik dia punya kronologi Lata ini, sebenarnya Lata ini tuan-tuan yang disembah oleh Bani Thaqif. Bani Thaqif sembah Lata ni. Dan asal Lata ini dia seorang yang baik, manusia biasa. Manusia biasa yang baik. Apabila dia mati tuan-tuan, maka orang ramai ini nak mengenangkan dia punya kebaikan ini, lalu menyembah Lata ini. Lalu dibuatkan gambar dan patung untuk mereka ini menyembah akan Lata ini. Dan ini berlaku tuan-tuan pada zaman satu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Orang-orang ni menyangka bahawasanya setiap perbuatan manusia ini boleh diangkat martabat yang tinggi. Dulu kalau tuan-tuan ingat di Melaka tuan-tuan ada satu kubur di Pulau Melaka. Masya Allah tuan-tuan setelah Hajah ini meninggal, lalu dianggap Hajah ini macam memiliki keramat yang tertentu lah tuan-tuan. Maka kita melihat masyarakat menyembah. Menyembah dengan bawa pisang lah, bawa kambing lah, bawa ayam lah, tikam 6 ekor lah dan sebagainya. Dia menganggap bahawasanya yang meninggal ini mempunyai keramat yang tertentu. Ini tuan-tuan yang perlu kita jaga dalam konteks kehidupan kita. Dan hari ini kita melihat Masya Allah, kalau tuan-tuan pergi belah-belah Jugra tu, bagaimana makam-makam ini, kubu-kubu ini disembah oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab dan menganggap bahawasanya inilah martabat kedudukan mereka saat mereka ini kat dunia ini, Masya Allah, kedudukan yang tinggi. Ini semua tuan-tuan nak kena jaga dalam konteks kefahaman kita mengenai dengan hal ini. Macam mana hebat kita sekalipun, kita tidak akan boleh mencapai ke peringkat seperti mana yang kita sebut tadi. Begitu juga dengan Uzza. Lata, afara'aitumul Lata wal Uzza. Uzza ini tuan-tuan yang disembah oleh penduduk Saqif. Asal Uzza ini ialah datangnya daripada kayu. Sepokon kayu yang disembah. Sepokon kayu yang disembah. Lalu bagaimana ketika itu Nabi SAW mengutuskan Khalid bin Walid untuk menebang pokok ni. Sebab apa tuan-tuan, penduduk dah menganggap, penduduk Mekah pada itu dah menganggap bahawasanya kayu juga boleh menjadi Tuhan. Kayu juga boleh menjadi Tuhan. Dengan melakukan ritual-ritual yang tertentu kepada kayu itu, akhirnya kayu tadi, Masya Allah, disembah. Sehingga hari ini yang kita melihat keadaan itu berlaku tuan-tuan. Kayu pun disembah. Kayu pun disembah. Begitu juga afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata. Dan juga Manata. Macam nama kereta pula, Sonata pula, Manata. Manata ini juga tuan-tuan, Tuhan yang disembah. Dan asal Manata ini daripada batu yang besar. Jadi batu ini juga dianggap sebagai Tuhan yang disembah oleh Bani Khuza'ah, oleh penduduk Mekah. Waktu nak korban dekat batu sebagai tanda
sebagai tanda penghormatan manusia ini kepada batu dan akhirnya batu ini menjadi Tuhan. Ini semua tuan-tuan nak kena hati-hati dalam konteks kefahaman kita mengenai dengan perkara ini. Ada juga kadang-kadang kita lihat hari inilah macam-macam manusia lah tuan-tuan macam-macam kaedah, macam-macam fahaman orang. Saya dulu masa di satu madrasah dululah. Wallahu a'lam katanya batu ini boleh boleh menjadi ubat lah katanya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Ini sebagai selingan sajalah. Batu ni boleh jadi ubat, batu ni boleh itu, batu ni boleh ini. Wallahu a'lam. Kebenarannya kita pun tak mengkaji secara saintifik mengenai dengan hal ini. Tapi itulah fahaman dan akidah. Pada saat itu mereka menyangka bahawa ujian batu ini boleh mendatangkan kesembuhan kepada tubuh badan manusia ini. Kita takut tuan-tuan sampai ke peringkat mengagungkan ataupun mendewakan batu ini sebagai boleh memberi mengilmu mujarab kepada kehidupan manusia. Ini juga kena berhati-hati dalam konteks penggunaan batu ke, kayu ke, ataupun yang lainnya dalam hidup kita supaya kita tidak terjebak dengan yang namanya secara tak langsung kita mengagungkan benda-benda seumpama itu dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, kita melihat perkara ini dalam hidup kita mengenai dengan selawat ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Di sana tuan-tuan, beberapa kepentingan kita berselawat kepada Nabi SAW yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita sentiasa berselawat. Di antara kepentingannya tuan-tuan seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi kata man salla alayya wahidan sallallahu alaihi asyrah salawat. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Bukhari, Muslim, An-Nasai dan juga Al-Hakim mengatakan bahawasanya barang siapa yang berselawat sekali kepada aku, kata Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Selawat Allah Ta'ala kepada mereka yang berselawat maksudnya ialah memberi rahmat kepada mereka itu. Jadi Allah Ta'ala memberi rahmat kepada mereka itu yang mana mereka ini berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekali. Bukan hanya setakat itu, malah dihapuskan baginya 10 kesalahan. Mungkin kita lupa, mungkin kita alpa dalam kehidupan kita ini tuan-tuan. Rupanya dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan dihapuskan 10 kesalahan kita di dalam kehidupan ini. Dan juga diangkatkan baginya 10 tingkatan kedudukan. Allahu Akbar. Betapa mulianya mereka-mereka yang dapat hanya sekali dalam kehidupan dia berselawat pada Nabi SAW, lalu diangkat daripadanya 10 kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara kepentingan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam hadis yang lain, malam Jumaatnya kita diminta berselawat kepada Nabi. Ada juga Nabi sebut dalam hadis yang lain juga, ucaplah selawat dan salam di mana engkau berada tentu akan sampai kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya tuan-tuan, kepada mereka yang enggan, kepada mereka yang malas untuk berselawat kepada Nabi SAW, ada disebut juga dalam hadis bagaimana mereka itu dianggap bakhil. Mereka itu dianggap bakhil bin Haji Kedekut. Sebab apa tuan-tuan? Tidak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, bihasbi mri'im, kata Nabi SAW, dikira bakhil. Dikira bakhil bagi seseorang yang mendengar nama aku dan tidak mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianggap orang ni macam kedekut sangat. Apabila disebut nama Nabi lalu dia tidak mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis yang lain, bagaimana Nabi SAW menyatakan, maksud dalam hadis ini, sesiapa yang ketika namaku disebut, kata Nabi, tidak mengucapkan selawat kepadaku, kata Nabi, maka dia meniti jalan yang salah
menuju ke syurga. Ini di antara kepentingan berselawat kepada Nabi, dan juga dia punya peringatan juga kepada mereka-mereka yang enggan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan ni tuan-tuan, bagaimana kita nak berselawat kepada Nabi ini? Bagaimanakah caranya? Dalam kitab ini tuan-tuan, Ayatul Ahkam ini menyatakan bahawasanya selawat yang paling lengkap, iaitu berselawat ataupun selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ini selawat saat kita duduk di tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sampailah hujung ayat fil alamina innaka hamidun majid. Yang itu tuan-tuan, selawat yang paling lengkap, selawat yang paling padulah, dan yang panjang. Yang panjang. Ada juga versi-versi yang lain seumpama dengan itu yang saya tak sebut dalam perbincangan kita pada pagi ini, takut tersasul pula. Jadi selawat Ibrahimiyah ini selawat yang biasa kita baca, yang mudah kita amal dalam kehidupan kita. Ada juga selawat yang pendek. Ini kita kadang-kadang mungkin bertanya, ada yang pendek tak? Panjang sangat lah. Tak? Panjang dalam sembahyang mungkin lah kan. Luas sembahyang nak selawat ni panjang. Ada juga disebut selawat yang pendek. Selawat yang pendek. Selawat yang pendek ini tuan-tuan seperti mana juga yang disebut oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti tuan-tuan dia kata, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Jadi kalau kita selawat tuan-tuan, dalam ayat tadi kita sebut selawat, biarlah selawat dengan sempurna. Allahumma salli ala Muhammad ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ujung tu wa sallim tu. Ini disebut oleh Imam Suyuti. Imam Nawawi tuan-tuan, dia mengatakan bahawasanya idza shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berselawat pada Nabi, maka himpunkan bainas salati wa taslim. Ini kata Imam Nawawi. Kalau kita berselawat tuan-tuan, kalau boleh begitulah, kita kena himpunkan dia antara selawat dan salam. Selawat dan salam. Fala yaqtasiru ala ahadihima, dan jangan kamu pendekkan ataupun jangan kamu pendekkan antara keduanya, dan jangan kamu kata fala yaqul sallallahu alaihi faqat. Jangan kamu mengatakan bahawasanya hanya ucapan sallallahu alaihi saja. Sallallahu alaihi. Yang ini biasa kita dengar tuan-tuan bila masa solat tarawih. Bila kata Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi. Yang ini tuan-tuan tak apa-apa kena lah tuan-tuan. Kalau selawat, biar selawat yang sempurna lah. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Yang selawat tu bukan tak boleh, kata Imam Nawawi, jangan kita himpun ataupun jangan kita pendekkan, jangan kita asingkan antara selawat dan salam. Wala alaihi salam. Jangan kita juga baca alaihi salam. Kita pisahkan antara sallallahu alaihi wasallam tadi. Jangan kita pendekkan alaihi salam. Jadi tuan-tuan, ini di antara selawat dan salam yang pendek yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Ada juga ulama mengatakan sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita ucap lah. Kan? Yang kita biasa pendek-pendekkan SAW tu kan. Yang itulah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga disebut alaihi salatu wasallam, dan banyak lagi tuan-tuan selawat dan salam ini dalam bentuk yang pendek yang boleh kita amalkan. Yang saya sebut di sini ialah beberapa selawat yang pendek yang disebut oleh Imam Suyuti, begitu juga apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Baik. Persoalan ini juga tuan-tuan, bilakah waktu yang disarankan untuk kita berselawat? Selawat ini bukan boleh orang panggil hentam kromo tuan-tuan. Ibadah ni dia kena ada dia punya cara dan dia punya kaedah untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang disebut oleh Toha Afifi dalam kitabnya Wasiatul Rasul.
Dinukilkan katanya tuan-tuan, iaitu selepas azan. Di antara waktu yang disarankan untuk kita baca selawat, yang pertama sekali tuan-tuan, iaitu selepas azan. Lepas azan ni kalau boleh tuan-tuan, kita sama-sama lah berselawat. Doa juga. Doa selepas azan tu betul lah, itu memang dituntut. Tapi jangan lupa kita titipkan, kita selitkan yang nama selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Memang doa itu pun lebih kepada Nabi kita Muhammad SAW kan. Selawat lah, sama ada tuan-tuan nak selawat panjang tadi, selawat Ibrahimiyah, ataupun yang nama selawat pendek. Selawat pendek sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama tuan-tuan. Dalam solat jenazah itu yang kita maklum lah. Begitu juga ketika disebut nama Nabi SAW. Waktu disebut nama Nabi ni tuan-tuan, di antara hukum selawat pada Nabi ni, kata ulama, apabila disebut nama Nabi, kata Imam Qurtubi tuan-tuan, dalam tafsir dia mengatakan bahawasanya majoriti ulama bersepakat iaitu wajib. Wajib tuan-tuan. Wajib berselawat kepada Nabi SAW apabila nama Nabi disebut. Wajib. Wajib di sini ialah sekali dalam setahun. Allah Akbar. Kalau tak boleh selawat sekali dalam setahun ni berat sungguh lah ni tuan-tuan. Ini Imam Qurtubi mengatakan bahawasanya wajib berselawat sekali dalam setahun. Memang kedekut lah. Memang kupik lah orang tak nak selawat ni. Kedekut sangat. Sebab ni pangkat lah tuan-tuan pangkat ni kadang-kadang orang pun, kalau kita dengan kita ni pun kadang-kadang pun nak sebut pangkat ni pun kadang-kadang Allahu Akbar ni. Kena beri penghormatan itu. Kalau dia seorang Tuan Haji, sebut betul-betul Tuan Haji kan. Kalau betul-betul Datuk, betul panggil Datuk, jangan panggil tok je. Kalau Datin panggil lah betul-betul Datin. Kalau panggil Tuan apa ni, Encik, betul-betul panggil Tuan ni. Ini pangkat yang perlu kita raih lah tuan-tuan. Nak kata macam mana kalau dah itu namanya penghormatan seorang, maka kita kena panggil dengan nama penghormatan yang tertentu. Siapa pun kita ni tuan-tuan siapa pun kita ingin, jangan panggil oi-oi je. Oi. Macam ni. Panggil nama penghormatan yang diberi. Siapa pun suka lah tuan-tuan ni kalau diberi penghormatan sebegitu. Jadi kata Imam Qurtubi, wajib sekali setahun. Wajib sekali setahun. Masya Allah. Dan juga ada juga disebut, kata Imam Qurtubi juga, wajib. Wajib juga, sini semua wajib tuan-tuan wajib membaca selawat ini dalam setiap majlis sekali, walaupun disebut nama Nabi berulang kali. Begitu. Saya dah sebut tadi nama Nabi ni banyak kali tuan-tuan Jadi kata Imam Qurtubi, sekalipun dikira memadai dalam satu majlis. Ini saya nukil tuan-tuan saya nukil saja apa yang disebut oleh dalam kitab ayat tafsir ayat ahkam yang ditulis oleh Dr. Ali As-Sabuni. Baik, jadi sekali dalam setiap majlis, walaupun diulang beberapa kali nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat dan malam dia seperti mana yang kita maklum tuan-tuan malam Jumaat, malam Jumaat dan hari Jumaat selawat pada Nabi yang diperintahkan dalam hadis yang lain 10 kali pagi dan 10 kali malam. 10 kali pagi minta maaf dan 10 kali petang. Hari Jumaat memperbanyakkan selawat. Dalam khutbah seperti mana yang tuan-tuan maklum, waktu penyembelih juga ini dalam mazhab kita Syafi'i lah tuan-tuan, yang kadang-kadang kita sebut juga selawat pada Nabi ini. Ketika nak tulis nama Nabi, ketika kita menulis WhatsApp dan sebagainya, apabila kita sebut nama Nabi je, jangan sampai kita tidak menulis dia punya pangkat tadi tu. Dia punya sallallahu alaihi wasallam dalam singkatan kita lah. Itu pun pendapat ulama, tak sepatutnya kita bubuh SAW. Kalau tuan-tuan tengok khutbah Jumaat ni, dia bubuh penuh sallallahu alaihi wasallam dalam apa tulisan yang kecil. Kalau boleh tak
tak sepatutnya lah kita SAW tu tapi nak kata macam mana nak semua nak ringkas belaka, kita pun letak SAW. Kalau ikut penulisan sebenarnya tak sepatutnya kita letak begitu. Kita kena bubuh penuh nama Nabi ataupun dia punya selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kata Tuan Afifi ni tuan-tuan, dalam khutbah nikah ini semua tuan-tuan maklumlah, dan juga katanya ketika berkumpul dan sebagainya. Ini yang boleh kita ambil lah tuan-tuan, spirit berkumpul dan juga sebagainya. Ikutlah yang selagi mana ianya dibenarkan oleh syarak. Kadang-kadang kita dengar apa ni, basuh sayur kaum ibu baca selawat supaya apa ni, makanan tadi berkat itu ini tak jadi masalah tuan-tuan. Pada pandangan saya secara peribadi tak jadi masalah. Yang penting jangan kita takyinkan beberapa kali itu. Baca boleh, tapi jangan takyin ni mesti 10 kali, ni mesti ni yang tidak sebenarnya ada dalam konteks selawat ini. Nak baca tak jadi masalah. Seperti mana orang Arab tuan-tuan kalau tuan-tuan biasa juga berhadapan dengan mereka ni, masya-Allah. Buat kerja sikit-sikit selawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak minum air, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat panjang. Jadi selawat yang kepada Nabi SAW ini yang dikatakan dibenarkan dalam apa yang disebut oleh Taha Afifi. Dalam hadis Nabi tuan-tuan, kita merujuk dalam hadis Nabi juga mengatakan bahawasanya bila ketika kita hendak menunaikan ataupun memulakan sesuatu pekerjaan yang sangat berharga dan penting. Ini disebut oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tiap-tiap urusan yang penting yang tidak dimulai dengan hamdalah dan selawat, maka urusan itu tiada berkatnya. Jadi kalau kita nak berkat dalam kita punya pekerjaan yang penting, saya ingat pekerjaan kita setiap hari memang sangat penting. Apa saja tuan-tuan, kita nak mula pekerjaan itu, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, jalan. Start kita, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim, zub, jalan. InsyaAllah kata Nabi SAW, apa yang kita lakukan hari itu ada keberkatannya. Kalau tak baca, tiada keberkatannya. Itu satu. Yang kedua, ketika masuk masjid, ini pun nak kena ingat tuan-tuan, dalam saat kita berdoa masuk masjid, langkah kaki kanan tu, rupanya di sana ada Nabi SAW menyatakan, apabila seorang kamu masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia berselawat dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW. Minta pihak masjid pula lah, kalau boleh tambah sikit lagi lah, lepas baca doa tu, bawah tu bubur selawat dan salam kepada Nabi. Kan? Kita kadang-kadang dah terbiasa masuk masjid, memanglah betul tuan-tuan baca doa masuk masjid. Tapi jangan lupa apa yang disarankan oleh Nabi SAW. Langkah kaki kanan dalam masa yang sama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, zub, masuk. Itu yang kedua dalam rujukan hadis Nabi SAW. Dan yang ketiganya ialah ketika kita berziarah ke makam Nabi. Itu seperti mana yang kita maklum lah. Kata Nabi juga sesudah talbiyah, seperti mana kita nak pergi haji kan, nak pergi ke hari ke-9 kan, tarwiyah tu, waktu tu ada talbiyah. Dan talbiyah itu juga kita diminta untuk kita berselawat kepada Nabi SAW. Yang agak menarik tuan-tuan, dalam hadis ini ada juga Nabi mengatakan ketika telinga berdesing gitu, berdesing, kadang-kadang berdengung lah, istilahnya berdengung. Dan saat desing terdengung ini juga tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW, saat itu juga kita diminta untuk kita berselawat kepada Nabi sebenarnya. Bukan apabila kita berdengung, apa benda ni, apa benda pula telinga aku ni. Waktu itu tuan-tuan kita diminta untuk kita ingat akan Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini bukan petua tuan-tuan, ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebut oleh Nabi SAW mengenai dengan selawat ini, bila tuan-tuan ketika ditimpa kesusahan, riwayat Ahmad. Allahu Akbar, dalam hidup kita memang susah sok more lah. Susah hidup kita. Ikutlah, sama ada susah dalam bentuk yang berbagai. Maka saat itu tuan-tuan, jangan lupa kita berselawat kepada Nabi SAW.
Orang Arab tuan-tuan ni, kalau dia berbalah, bergaduh tuan-tuan ni, kalau dengar selawat Nabi berhentilah tuan-tuan. Kita makin sebut selawat Nabi, makin tu kita nak bergasak. Orang Arab tuan-tuan ni bergaduh, sallu ala Nabi katanya. Selawat pada Nabi. Lepas selawat terus berhentilah tuan-tuan. Automatik boleh berhenti. Ajaib sungguh. Special sungguh selawat kepada Nabi SAW. Dengan selawat saja orang boleh berhenti daripada perbalahan. Kalau kita lah boleh beramal begitu tuan-tuan ni, dengan nama Nabi kita menggigil, Allahu Akbar. Begitulah tuan-tuan dalam saat kita nak mengagungkan diri Nabi SAW. Lepas ni sallu ala Nabi. Jom sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. InsyaAllah. Kita cuba beramal lah tuan-tuan. Dan juga kata Nabi SAW dalam riwayat At-Tabarani, iaitu bila tuan-tuan pagi dan petang. Yang ni juga biasa saya ingat tuan-tuan pun maklum kot. Pagi 10 kali, petang 10 kali. Dalam maksurat, dalam zikir maksurat juga disebut tentang perkara ini. Pendek-pendek tuan-tuan, sambil-sambil start kereta nak balik 10 kali je bang. Belah-belah petang sebelum jogging tu 10 kali udah. 10 kali pagi dan 10 kali selawat pada Nabi waktu petang. Ini disarankan oleh Nabi SAW. Dan juga bila tuan-tuan ketika berjumpa dengan kawan-kawan. Saat saya jumpa dengan tuan-tuan jumpa dengan saya, pada saat itu di samping kita berjabat tangan, ni tak boleh lah jabat tangan. Saat kita berjabat tangan ataupun kita begini tuan-tuan, jangan lupa kita titipkan, kita selitkan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi tuan-tuan, saat kita buat begitu, kita akan diampunkan dosa sebelum kita berpisah. Allahumma salli ala Muhammad. Maknanya kalau saya jumpa tuan-tuan jumpa saya, di samping kita letak tangan begini, tanda kita hormat ataupun tanda salam itu, maka tuan-tuan saat itu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita sebelum kita berpisah tuan-tuan. Jadi begitulah tuan-tuan, di antara arahan-arahan Nabi SAW mengenai dengan selawat ini, mudah-mudahan kita berusaha untuk nak beramal dengannya. Ada juga tuan-tuan disebut, saya nak berhenti ni, sebelum saya nak berhenti ni, ada juga sebenarnya disebut waktu yang dilarang kita berselawat. Jangan main kita hentam kromo waktu saat kita nak berselawat kepada Nabi. Waktu yang dilarang kita berselawat ini, kata Taha Afifi dalam kitab dia Wasiatul Rasul, yang pertama iaitu semasa bersama isteri. Boleh faham bersama isteri lah. Sewaktu bersama dengan isteri. Begitu maksudnya. Sewaktu bersama dengan isteri ni tuan-tuan, kita hanya diminta baca doa supaya kita dijauhkan daripada gangguan syaitan. Saat bersama isteri ni macam-macam boleh berlaku kan. Pelik-pelik boleh berlaku kan. Tak perlulah kita berselawat kepada Nabi. Tak perlu tuan-tuan. Baca doa, minta dijauhkan daripada gangguan syaitan, udah jalan. Jangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca doa macam nak doa makan pula tuan-tuan, tak payah. Tak perlu katanya. Tempat yang tak perlu disarankan untuk kita berselawat. Dan yang keduanya ketika saat kita, itu tak boleh lah. Saat buang air besar, air kecil itu memang tak boleh lah tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia kata Quran memang tak boleh masuk, selawat boleh tak baca? Macam-macam pula dia kata. Selawat boleh tak? Waktu berak, waktu kencing tak payahlah tuan-tuan. Tempat kemuliaan ni tuan-tuan, takkan nak letak kat bilik jamban. Tak perlu kita berselawat kepada Nabi SAW saat kita buang air besar ataupun buang air kecil. Dalam bilik ayak, walaupun bukan namanya tempat membuang itu, namanya Baitul Khalaq ini ataupun bilik termenung ni, tak payahlah kita duduk sambil kita berselawat beramai-ramai. Tak perlu tuan-tuan. Saat makan dan minum, makan, minum. Saat makan minum tuan-tuan, kita diminta untuk baca apa? Bismillah kan? Ataupun Allahumma barik lana, biasa kita baca Allahumma barik lana ataupun bismillah. Kalau terlupa, bismillah bismillah dengan nama Allah awal dan akhir kan. Tak payah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil Muhammadin bla 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 bla. Tak payah tuan-tuan. Panjang sangat. Jadi pendek cerita, Allahumma barik lana ajalah. Jadi tempat yang tak disarankan ni, bukan haram, tak disarankan untuk kita baca saat itu. Begitu juga ketika kita bersin. Bersin kita kena ucap apa tuan-tuan?
Jangan bersin ni, COVID ni, tutup ni, bahaya ni kalau bersin. Saat bersin, kita diminta hanya membaca Alhamdulillah. Itu je. Saat kita baca Alhamdulillah, penyakit-penyakit tu keluar tuan-tuan ni. Yang keluar tu penyakit. Alhamdulillah. Dan saat Alhamdulillah, kalau kita dengar, Yarhamukumullah. Kan betul semua kamu dirahmati oleh Allah. Sebab bukan senang. Kadang-kadang tuan-tuan nak bersin ini pun kadang-kadang kita macam minta tau. Nak bersin kadang-kadang tak jadi. Lepas bersin punyalah lega. Ya Allah, punyalah selega-leganya. Jadi kawan kita ucap, semua kamu dirahmati. Dan balas kepada doa kepada kawan kita itu, Yahdikumullah, semua kamu juga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tak perlu kepada selawat. Tidak disarankan kita berselawat saat kita bersin. Dan waktu hairan, pelik. Mungkin keluar masjid ni jumpa ular kepala dua, kambing kepala dua. Dan waktu itu kita hanya sebut Subhanallah, kan? Benda pelik-pelik ni tuan-tuan, Subhanallah. Jangan benda pelik-pelik ni Allahumma salli ala Muhammad. Tak disarankan saat kita berkeadaan begitu. Hanya menyebut Subhanallah. Tengok masjid indah macam ni, Masya Allah. Gitu tuan-tuan. Tengok rumah besar, Masya Allah. Tengok kereta besar, Masya Allah. Itu di antara perkara kalimah-kalimah yang kita guna pakai dalam kehidupan kita. Tengok maksiat je, Astaghfirullah. Bukan mata muka besar lagi, Astaghfirullah. Buka lagi mata. Bukan begitu tuan-tuan. Astaghfirullah, kelih. Jangan Astaghfirullah, tengok lagi. Itu kaedah Astaghfirullah tu. Kadang-kadang kita Astaghfirullah pun kadang-kadang kita lihat penggunaan itu pun salah tempat. Jadi kalau boleh lepas ni gunakan tempatnya. Begitulah. Tempat yang kotor, tempat yang bernajis, itu di antara tempat yang tidak disarankan. Tidak disarankan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah tuan-tuan, perbincangan kita pada pagi ini mengenai dengan selawat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha ke arah itu untuk menjadi ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berhenti setakat ini tuan-tuan. Dengan seakhir dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.